Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Okey, Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat lah. Okey, hari ni kita akan belajar dengan menggunakan slide. Ustazah akan ajar guna slide lah pada hari ni. Dan minta anak-anak semua untuk buka buku teks halaman 180. Buku teks 180. Okey, anak-anak boleh bersedialah buku teks 180 dengan buku aktiviti muka surat. Hari tu Ustazah ada suruh buat latihan kan. Hari ni kita akan belajar dan kita akan sambung buat latihan lagi lah. Muka surat 82. Boleh buka buku aktiviti yang A+ tu muka surat 82. Okey, objektif kita pada hari ini yang pertama, mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Yang kedua, menjelaskan pemerhatian tentang keadaan jirim melalui lakaran penulisan ataupun lisan. Yang ketiga, memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti. Sekarang memandangkan masing-masing semua berada di rumah, jadi tak dapatlah kita buat aktiviti secara berdepan kan. Jadi kita boleh tengok sajalah eksperimen yang dalam buku, ataupun anak-anak pelajar semua boleh buat aktiviti masing-masing di rumah, tapi dengan pemantauan kedua ibu bapa lah. Okey, yang keempat, menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Okey, kita pergi lagi. Ini muka surat 180. Anak-anak boleh bersedia muka surat 180. Okey, sifat jirim. Jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair dan gas. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Bagaimana keadaan pepejar, cecair dan gas dapat dikenal pasti? Okey, melalui eksperimen ni, apa yang kita dapat lihat dan kita dapat perihalkan ialah sifat pepejar. Sifat pepejar ni, okey, anak-anak boleh tengok halaman 183, yang mana cuba tengok yang ada pelajar dekat bawah tu yang macam buat kotak bercakap tu kan. Okey, sifat pepejar ni, bila kita buat eksperimen, pepejar mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Okey, maksudnya contoh pepejar yang kita belajar, contoh pepejar yang kita boleh dapat tahu, contoh yang macam batu, lagi buah apple, guli, lagi buku. Maksudnya pepejar ni benda yang keras lah, benda yang bentuk, benda yang mempunyai bentuk. Kemudian pepejar juga memenuhi ruang. Apa yang dimaksudkan dengan memenuhi ruang ni? Bila kita letak sesuatu objek tu dalam, contoh Ustazah letak guli dalam botol kan. Lama-lama bila kita letak guli banyak-banyak, guli tu akan memenuhi ruang botol tu. Yang itulah yang dipanggil memenuhi ruang. Kalau pepejar mempunyai bentuk ni, maksudnya cuba perhatikan, macam Ustazah sebut tadi kan, guli, buku, apple, batu, masing-masing ni mempunyai bentuk yang tetap. Maksudnya tak adalah kita pegang dia lembek. Maksudnya bila kita tengok tu memang dia ada bentuk. Contohnya macam bentuk buku, bentuk petak, bentuk guli, bentuk bulat. Jadi dia ada bentuk lah. Yang tu dimasukkan sifat pepejar. Okey, kemudian kita masuk dengan sifat cecair. Pun sama juga. Cuba kalau kita masuk lagi, kita tengok sifat cecair ni. Cuba baca. Yang ni lah yang saya masukkan tadi tu, sifat cecair. Cecair mempunyai jisim, kat sini jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga memenuhi ruang tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Masuk kat sini. Bila kita cuba perhatikan eksperimen dekat muka surat 180 tu, dia buat eksperimen air kan. Bila kita letak air dalam bikar tu, maksudnya air tu dia ada air
air tu dia memenuhi ruang. Memenuhi ruang yang ada lah. Contoh kita letak dalam bika, dia akan ikut bentuk bika. Kalau kita letak dalam botol bulat, dia akan ikut botol bujur, dia akan ikut dalam bentuk botol bujur. Yang tu dipanggil memenuhi ruang. Kalau jisim dan isi padu yang tetap ni, maksudnya bila kita timbang tu, kita ukur, dia ada bacaan. Dia ada bacaan, baca ukuran dia tu yang kita nak ambil. Yang tu yang dimaksudkan dengan jisim dan isi padu yang tetap. Okey, dan cecair dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Contohlah, maksudnya kalau Ustazah letak dalam bentuk bulat, dia pun jadi bentuk bulat. Kalau Ustazah letak dalam bentuk silinder, dia pun jadi bentuk silinder. Maksudnya kalau tadi pepejal, dia mengikut kalau pepejal dia tetap. Dia tak ikut botol tu, dia tak ikut keadaan tu kan. Jadi kalau cecair ni dia akan ikut bentuk yang kita letak tu. Okey, kemudian gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap, tetapi jisimnya adalah tetap. Gas ni dia memenuhi ruang. Contoh kalau tengok eksperimen dekat muka surat 182, eksperimen ni dia buat macam ni. Dia tiup belon, 2 biji belon, kemudian dia gantung dengan pembaris. Lepas tu dia pecahkan satu belon tu. Kemudian dia mendapati bahawa belon yang berisi gas tu lebih berat daripada belon yang pecah. Jadi yang dimasukkan, gas ni tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap, tetapi jisimnya adalah tetap. Gas juga memenuhi ruang. Contohnya macam Ustazah tiup angin kan, tiup angin dalam belon. Gas pun masuklah dalam belon tu dan dia akan memenuhi ruang belon tersebut. Okey, itu adalah sifat jirim yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kemudian kita masuk lagi pada 3 keadaan jirim air. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 185. Okey, apa yang dimasukkan dia ialah air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Kalau air dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Maksudnya bila kita letak dalam peti ais, dia akan beku. Yang tu adalah pepejal. Kemudian air dalam keadaan cecair dikenali sebagai air. Bila dia dah duduk dekat suhu bilik, dia air. Kemudian air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Maksudnya wap air kan, bila kita buat air Milo ke, ataupun kita didihkan air kan dalam periuk, wap air naik tu dikenali sebagai gas. Itu adalah 3 keadaan jirim air. Okey, kemudian kita masuk kepada perubahan keadaan jirim air. Air berubah daripada satu keadaan jirim kepada satu keadaan yang lain. Contoh, perhatikan aiskrim ni. Mula-mula aiskrim beku. Kemudian dia akan melebur jadi cair. Ni yang ujung ni. Kemudian cuba tengok cikgu tu cakap apa. Apakah yang menyebabkan keadaan aiskrim ini berubah? Apa yang menyebabkan keadaan aiskrim ni berubah? Kemudian bagaimanakah perubahan keadaan jirim air berlaku? Ini adalah topik yang banyak soalan yang kita akan dapati. Soalan ni memang soalan familiar, soalan yang memang memang soalan yang sering bertanya pada kita lah. Okey, contohnya kita akan belajar, kita akan pergi lagi pepejal. Ni ais batu pepejal. Pepejal dia nak menjadi cecair, dia akan menerima haba. Ingat, pepejal kepada cecair menerima haba melalui proses peleburan. Kemudian cecair nak ke gas, dia akan menerima haba juga melalui proses penyejatan atau
proses pendidihan. Ini bila kita, contoh kita rebus air. Wap yang naik tu dia akan tercair kepada gas kan. Ni pendidihan. Kalau penyejatan contohnya macam Ustazah sidai baju. Sidai baju dekat bawah pandan matahari ataupun sidai baju dekat bawah kipas angin. Itu dipanggil penyejatan. Maksudnya macam serap lah. Jadi kering. Kemudian kita terbalik pula. Gas kepada cecair. Gas kepada cecair, dia akan kehilangan haba. Bila kehilangan haba melalui proses kondensasi. Kondensasi tu apa? Kondensasi air berlaku apabila wap air kehilangan haba ke persekitaran. Kondensasi ni contohnya Ustazah letak 2 cawan. Maksudnya Ustazah tutup. Ustazah letak 1 cawan yang berisi air panas. Kemudian Ustazah tutup cawan tu dengan 1 cawan yang lain. Kemudian Ustazah dapati ada air yang dekat bahagian luar tu, yang bila kita pegang air tu dia macam berwap, macam wap tu dia bertukar jadi air kat luar cawan tu kan. Dia macam basah luar cawan tu kan. Yang tu lah yang dipanggil kondensasi. Kemudian cecair menjadi pepejal. Bila cecair menjadi pepejal, dia akan kehilangan haba. Bila kehilangan haba melalui proses pembekuan. Air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Sebab tu dia jadi ais. Air kepada ais melalui proses pembekuan. Okey. Satu lagi, apa yang boleh kita perhatikan, zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejat, dia tersusun rapat. Cuba tengok ni. Yang kotak ni. Dia maksudnya kalau nanti ditanya lukiskan jirim zarah bagi pepejal, lukis rapat-rapat. Semua bulat-bulat, rapat-rapat. Kalau dalam cecair, lukislah renggang-renggang sikit. Letak sebiji. Jangan renggang sangat. Letaklah 2 biji tu bercantum, 3 biji pula bercantum. Macam tu. Kalau gas pula, kalau zarah jirim bagi gas ni, dia memang renggang-renggang. Renggang memang jauh-jauh. Kerana lukis tu kena lukis sebiji sini, sebiji sana, sebiji. Memang tak boleh rapat-rapat. Kalau rapat-rapat tu dia jadi pepejal. Kalau rapat sangat jadi pepejal. Kalau renggang-renggang sikit jadi cecair. Yang tu yang kalau dia minta soalan zarah lah, zarah bagi jirim. Okey, ni kita akan pelajari pada minggu hadapan. Okey, selepas tu, sekarang marilah kita sama-sama buka buku aktiviti muka surat 82. Muka surat 82. Jom kita jawab soalan ni sama-sama. Perubahan keadaan jirim bagi air. Nyatakan perubahan keadaan jirim yang berlaku dan proses yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti di bawah. Okey, saya cepatkan. Pemerhatian dia minta pemerhatian perubahan keadaan jirim bagi air. Okey, contoh kita tengok nombor 1 ni. Dia letak tabung uji tu mengandungi air berwarna ke dalam bekas polistiren yang mengandungi campuran ais dan garam. Kemudian tutup bekas itu dengan penutup. Buat pemerhatian. Sekarang ni dia letak air, lepas tu dia letak dalam bekas yang berisi ais. Maksudnya dia macam nak bekukan ais tu lah kan. Jadi pemerhatian dia ialah cecair sekarang saya tulis huruf besar je lah. Cecair kepada pepejal. Ni si. Lepas tu buat dia nak panah tu ke P. Proses yang terlibat ialah apa? Proses yang terlibat ialah proses pembekuan.
pembekuan. Proses yang terlibat ialah proses pembekuan. Sebab apa dia nak cecair kepada pepejar kan? Boleh tengok balik muka surat yang tadi kita belajar tu, muka surat 186 tadi tu. Okey, kemudian nombor 2 ni dia letakkan cube ais di atas piring Petri dan biarkan di luar bilik sains. Yang ni lah saya masukkan tadi tu. Lepas tu perhatikan cube ais tu. Bila ais batu kita letak bawah matahari, apa jadi? Dia cair lah kan. Jadi dia apa? Berpejar kepada cair melalui proses apa? Proses peleburan. Okey, kita masuk pula muka surat 83. 83. Okey, tengok nombor 3 ni dia kata perhatikan air tu dia panaskan 200 mm air di dalam bikar sehingga mendidih. Tadi saudara sebut banyak kali kan, bila air tu kita didihkan dia jadi apa? Cecair kepada cair pada gas. Proses yang berlaku ialah pendidihan. Okey, nombor 4 pula. Letakkan sehelai kertas turas basah di bawah kipas yang sedang berputar. Dia nak letak kertas bawah kipas angin kan. Perubahan yang berlaku ialah apa dia? Cecair kepada gas juga. Tapi proses yang berbeza iaitu proses apa? Proses penyejatan. Okey, yang kelima ni. Yang ni lah yang saya cakap tadi tu. Telangkupkan sebiji gelas di atas sebiji gelas yang berisi air panas. Lepas tu perubahan keadaan jirim bagi steam ni. Steam ni maksudnya macam tu lah. Kita buat eksperimen ni dipanggil steam. Kemudian perubahan yang kita dapati ialah gas bertukar kepada cair. Proses yang terlibat ialah kondensasi. Kondensasi. Okey, kita masuk lagi latihan muka surat 84. Okey, cuba kita tengok. Tuliskan menerima haba atau kehilangan haba dalam kotak yang betul. Okey, pepejar nak ke cecair. Pepejar kepada cecair apa dia? Ya? Pepejar kepada cecair dia menerima haba. Tulis bagi penuh. Ustazah tak muat. Ustazah tulis menerima saja. Cecair kepada gas pula ialah menerima haba juga. Tulis bagi penuh tau. Menerima haba. Okey, kalau gas nak ke cecair, gas kepada cecair, kehilangan haba. Sama juga cecair kepada pepejar dia kehilangan haba. Okey, tulis bagi penuh kehilangan haba. Okey, yang C pula. Lengkapkan contoh di bawah untuk menjelaskan perubahan jirim yang berlaku. Yang pertama, ais melebur menjadi air pada suhu bilik kerana apa? Kerana ais menerima haba dari persekitaran. Ustazah tak muat nak tulis. Tak apa, yang ni jawapan ni Ustazah akan share dalam Telegram.
Dia akan bila air pada suhu bilik, ais melebur pada suhu bilik. Sebab apa? Sebab ais menerima haba dari persekitaran. Okey, nombor 2 pula. Air yang dipanaskan sehingga mendidih akan menjadi steam kerana air menerima haba. Jawab macam tu. Jawab macam tu lah. Kerana air menerima haba. Okey, nombor 3. Penyejatan ialah proses yang melibatkan perubahan cecair kepada gas. Apabila macam mana? Apabila penyejatan ialah proses yang melibatkan perubahan cecair kepada gas. Cecair kepada gas. Apabila cecair menerima haba. Apabila cecair menerima haba. Okey, nombor 4 pula. Kondensasi ialah proses yang melibatkan perubahan gas kepada cecair. Apabila gas kepada cecair, dia akan kehilangan haba. Jadi apabila gas kehilangan haba lah macam tu. Apabila gas okey. Nombor 5 pula. Air menjadi ais apabila dibekukan kerana air kehilangan haba. Okey, ni adalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada apa-apa, kita boleh buat Google Meet lah. Kalau ada apa-apa sebarang masalah ataupun persoalan, boleh segera tanya kepada Ustazah. Dan anak-anak pelajar boleh juga cuba untuk menjawab soalan muka surat 85 ni. Ni yang kita belajar dah pada hari ni. Macam mana susunan zarah, apa yang kita belajar lah. Okey, sebelum tu Ustazah nak sangat setiap pelajar buat nota dalam buku latihan yang warna pink tu. Yang itu Ustazah ada tanya kan, ada tak buku latihan kosong yang nak tulis nota? Ada pelajar angkat kata buku latihan pink ni. Boleh buat dalam buku tu. Buat secara ringkas je. Nota muka surat 186 dan 187 buku teks. Maksudnya Ustazah nak buatlah anak panah macam mana pun, tapi nampak perubahan pepejal kepada cecair, kepada gas. Maksudnya bila kita buat nota tu, kita lebih jelas nampak perubahan apa yang berlaku. Lepas tu tulis nota, buatlah sebiji macam dalam buku teks ni pun tak apa. Asalkan ada nota tu dalam buku pink tu, buku latihan kosong tu. Buat nota dalam tu. Buat nota ringkas pun tak apa. Nanti buka sekolah, Ustazah nak cek seorang-seorang Okey. InsyaAllah itu saja pada hari ini. Kalau ada apa-apa, boleh WhatsApp dengan Ustazah terus. Okey, Ustazah harap apa yang kita pelajari pada hari ini anak-anak faham lah. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.